Baik, kita siap sedia, sila berdoa di dalam hati. 请大家预备心，同心默祷。 Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mulakan yaitu sesi soal jawablah pada malam ini. 奉主耶稣基督的圣名开始今天晚上的疑难解答。 Jadi sebelum itu, mari kita puji Tuhan di dalam Kidung 89. 首先，我们唱诗第89首。 89. Baik, haleluya, selamat malam, salam sejahtera pada semua saudara-saudari dan rekan-rekan sekerja.
yang dikasihi Tuhan Yesus. 哈利路亚，在这里问候主所爱的各位同工、亲戚朋友们主内的同龄，大家晚上平安。Jadi pada malam ini diaturkan sesi soal jawab. 今天晚上就有安排这个疑难解答。Kita telah menjalankan pengkajian inti kebenaran 2 kali pusingan. 我们已经进行了2轮的这个圣经要道研习班。 Jadi kemungkinan rekan-rekan ada pertanyaan, mungkin boleh bertanya lah selepas ini. 可能我们在这里的朋友们都有一些疑问，都可以发问出来。 Sekarang kita akan berdoa. 接下来我们要做祷告。 Mohon Tuhan memimpin dari mula hingga berakhirnya aktiviti kita pada malam ini. 我们求主耶稣来带领今天晚上从始至终的这个活动。 Mari kita sama-sama berdoa. 大家同心祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya. Amin. Baik, haleluya. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam. Salam sejahtera kepada semua saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. 哈利路亚，在这里再一次的问候主所爱的弟兄姐妹们，大家晚上平安。 Baik, pada malam ini kita akan mengadakan yaitu sesi soal jawab. 今天晚上呢，我们将会进行这个疑难解答。 Jika ada pertanyaan, kita boleh terus tanyalah. 若有任何的疑问，都可以直接的说出来。 Di sini ada juga beberapa soalan yang sudah kami terima. 在这里也有我们已经收到了几个问题。 Baik, soalan yang pertama ini. 第一个题目，这个问题。 Ahli keluarga yang tidak percaya sudah meninggal. 有家人为受洗而离世。 Apakah mereka masih ada peluang untuk diselamatkan? 请问他们还有得救的机会吗？ Kalau saya mendoakan mereka, apakah boleh diselamatkan? 如果为他们祷告，他们有机会得救吗？ Apakah Tuhan akan membuka jalan lain? 神会格外开恩开路给他们吗？ Saya serahkan kepada rekan-rekan yang lain. 在这里先交给其他的同工来做回答。Dekan Gamalil. 为加马列执事。 奉主耶稣基督圣名，在这里以圣经的角度来去分享以及解答。
Dalam nama Tuhan Yesus, saya kongsikan jawaban berdasarkan sudut Alkitab. 这一题他说，家人为受洗就离世了。 Soalannya berbunyi, jika ahli keluarga tidak sempat dibaptis tetapi telah meninggal dunia. 那在神审判末日的时候，他还有得救的机会吗？ Pada hari penghakiman Tuhan nanti, adakah dia berpeluang untuk diselamatkan? 这是第一个问题。 Ini soalan pertama. 那第二魏执事，哎，侯先生，你好，侯先生。 Tanya. 对不起哈，这是延伸的第二个问题，就是说，如 Soalan 果 selanjutnya, 如果为他们祷告，神会垂听吗？ jika kita mendoakan mereka, adakah akan didengar oleh Tuhan? 神会格外的开恩吗？ Adakah Tuhan akan membuka jalan lain? 那这一个问题哈，曾经在我们真耶稣教会的2个出版的文献里面有记载。 Soalan ini dan jawabannya pernah diterbitkan dalam 2 bahan cetakan gereja kita. 一个是圣灵月刊里面的谢顺道长老的专栏。 Salah satunya ialah dalam majalah Roh Kudus, yaitu artikel oleh Penatua Xie Sun Tao. 一个在我们的这个郭子言长老所写的《真道提要问答》这本书里面也有记载这一道问题。 Satu lagi tertulis dalam buku soal jawab inti kebenaran oleh Penatua Guo Ziyan. 因此看起来这一道问题很常都会有慕道朋友在发问。 Nampaknya soalan ini selalu ditanya oleh kawan-kawan pencari firman. 甚至也有本会的信徒也会这样的发问。 Bahkan pempercaya gereja juga akan menanya sedemikian. 那从这个角度来看的话， Melihat dari sudut ini, 也说明不管是本会信徒还是正在慕道的朋友，他们很看重生前有追求得救的机会。 menunjukkan para seiman dan kawan pencari firman sangat mementingkan adakah kita mendapat peluang untuk mengejar keselamatan dalam hidup ini. 那我们都知道罗马书的第5章12节这样记载。 Kita tahu Roma pasal 5 ayat 12 tertulis. 那罪是从一个人入了世界， Sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. 死又是从罪来， Dan oleh dosa itu juga maut. 于是死就临到众人。 Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. 也就是说，人若要到神那里去， Bermaksud jika manusia mahu pergi ke tempat Tuhan, 一定要先解决他的罪。 mestilah mengatasi masalah dosa. 罪从一个人入了世界，也说明罪从亚当一人入了世界。 Dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, orang itu ialah Adam. 也就是说，每个世人都有所谓的原罪。 Yaitu setiap orang di dunia mempunyai dosa asal. 那从我们所念的第12节告诉我们， Ayat 12 yang kita baca tadi telah menyatakan 死又是从罪来，于是死就临到众人。 demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. 郑重的提醒我们，一切罪人的结局就是死。 Sini dengan tegas memberitahu semua orang bahwa kesudahan bagi orang dosa adalah maut. 没有的好去避免这个死的课题。 Tidak ada pengecualian daripada masalah maut ini. 那因此要解决这个罪，才有机会见神的面。 Jadi mestilah menyelesaikan masalah dosa barulah dapat melihat Tuhan. 那因此在使徒行传的第2章38节，我们很常都在引用这一句。 Dan kisah para rasul pasal 2 ayat 38 yang selalu kita rujuk.
那受洗就具有赦罪、称义、重生这三个果效。Yaitu pembaptisan mendatangkan kesan, pengampunan dosa, pembenaran dan kelahiran kembali. 那受洗就能够把罪除去， Pembaptisan dapat menghapuskan dosa. 受洗使人能够称义， Pembaptisan dapat membenarkan seseorang. 受洗能够使人得到重生的功 Dan 效。 oleh pembaptisan kita dilahirkan kembali. 那哥林多前书的第6章11节也有记载。 1 Korintus pasal 6 ayat 11 tertulis. 那哥林多前书6章的11节， 1 Korintus pasal 6 ayat 11. 你们中间也有人从前是这样，但如今你们是奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵已经洗净、成圣、称义。这里说得很清楚。 Sini jelas memberitahu. 因此啊，已经离世了的家人， Jadi bagi ahli keluarga yang telah meninggal, 如果生前没有没有洗礼， jika dalam hidupnya dia tidak menerima pembaptisan, 那如果根据刚才我们所念的几节圣句， jika berdasarkan beberapa ayat suci yang kita baca tadi, 那怎么能够得救呢？ bagaimana dia dapat diselamatkan? 第二， Kedua, 为他们祷告，神还会垂听吗？ jika kita mendoakan mereka, adakah akan didengar oleh Tuhan? 神还会格外的开恩吗？ Adakah Tuhan akan membuka jalan yang lain? 那我们要搞清楚一件事情： Kita mesti jelas akan satu perkara. 我们为别人祷告， Kita mendoakan orang lain, 当然这个人还在活着，还在活当中。 sudah tentu orang yang didoakan itu masih hidup lagi. 那我们为在前线的圣工人员祷告， Kita mendoakan para pekerja suci barisan depan, 因为他们还活着，还为主耶稣而活，为主耶稣工作。 karena mereka masih hidup, yaitu hidup untuk Tuhan dan bekerja untuk Tuhan. 我们为一个有信心要求我们代祷的病人祷告， Kita mendoakan seorang pesakit yang beriman dan memohon bantu doa. 神垂听， Tuhan akan mendengar, 因为这个人仍然活着。 karena orang ini masih hidup. 但是 Tetapi, 当一个人都已经没有生命了， jika orang itu sudah tidak bernyawa lagi, 我们凭什么为他祷告呢？ atas dasar apakah kita mendoakan dia? 更何况求神格外开恩，让他在没有经过除罪的过程当中，也跟我们一样能够到天国去吗？ Apakah kita memohon supaya dia tidak perlu menjalani proses penghapusan dosa dan menjadi sama seperti kita yang boleh pergi ke surga? 所以跟着圣经的记载， Maka menurut catatan Alkitab, 是不可能为死去未信的人向神祷告，求神格外的开恩，让他有得救的机会。 tidak mungkin kita berdoa kepada Tuhan demi orang yang telah mati supaya Tuhan membuka jalan yang lain dan supaya dia diselamatkan. 希伯来书9章的27节是我们最熟悉的。 Ibrani pasal 9 ayat 27 memang tidak asing bagi kita. 那人人都有一死， Manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja 死后有审判。 dan sesudah itu dihakimi. 那换句话说， Dalam kata yang lain, 趁着还活着， selagi kita masih hidup, 相信耶稣接受洗礼， percayalah kepada Yesus dan terimalah pembaptisan 除去你的罪， untuk penghapusan dosamu. 这样才有得救的机会。 Dengan demikian barulah ada peluang untuk diselamatkan. 即使我们离开世界的时候，世界还没末日。 Walaupun pada waktu kita meninggal dunia, dunia ini belum lagi kiamat. 但是我们是死在主耶稣里面， Tetapi kita mati
di dalam Tuhan Yesus. 得救肯定在望。 Dengan demikian, pengharapan kita terjamin. 那因此，我们应该把握机会， Oleh itu kita mesti memegang kesempatan 趁着家人还活着的时候， selagi ahli keluarga kita masih hidup. 我们的家人如果还未信耶稣， Jika ahli keluarga kita belum percaya kepada Tuhan Yesus, 我们就要尽这个本分向他们传。 kita perlu menunaikan kewajiban kita untuk memberitakan Injil kepada mereka, 免得错过了这个唯一的机会。 supaya jangan kita terlepas peluang yang satu-satunya ini. 以上。 Sekian. Baik, rekan-rekan pendeta yang lain ada mau tambah? 其他的传道同工们有任何的补充吗？ Pendeta Zakius? 杨撒该传道。 Saya rasa dia perlu tanya satu-satu, Pak. Kalau ada yang mau tambah, kami terus jawab saja nanti. Okay. Teruskan saja. Saudara-saudari yang hadir pada malam ini ada soalan lain? 其他的弟兄姐妹们有任何的疑问吗？ Baik, kalau tiada, kita beralih ke soalan kedua, soalan yang bertulis. 若没有的话，我们就进入第二个问题。 Bilakah mula adanya Tuhan? 什么时候起才有神？ Pendeta Maleakili. 离马拉基传道。 哈利路亚，奉主耶稣圣名讲话。 Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus berbicara. 这问题是什么时候起才有神呢？ Soalannya berbunyi, sejak bilakah mulanya ada Tuhan? 我们先看这个约翰福音的第1章第1节。 Kita rujuk Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. 约翰福音1章的第1节。 Yohanes pasal 1 ayat 1. 太初有道，道与神同在，道就是神。 Pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. 我们看第2节。 Ayat 2. 这道太初与神同在。 Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 第3节。 3. 万物是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的。 Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. 在这里告诉我们呢，太初有道。 Sini menyatakan pada mulanya adalah firman. 这个太初到底是个什么样的观念呢？ Jadi, apakah konsep pada mulanya ini? 我们知道这个时间是因为有物质才会开始来去计算时间。 Kita tahu masa itu dapat dikira jika material itu wujud. 有时间有空间就会有就是说有空间有物质才会有这个时间的存在。 Jika ada kewujudan ruang dan kebendaan, barulah ada kewujudan masa. 这里告诉我们，在这物质的东西都还没有被造出来之前，神已经存在了。 Di sini menyatakan sebelum segala sesuatu material itu dicipta, Tuhan sudah wujud. 他没有一样被造的东西比这位创造主更加的先。 Tidak ada sesuatu pun yang dicipta yang lebih awal daripada Tuhan ini. 所以这个太初给人概念其实是一个无止境的
一个时间里面一个点呢，这是没有时间性的一个点。 Jadi pada mulanya ini kedengaran seolah-olah suatu konsep yang tidak ada had masa pada awalnya. 神就已经存在了。 Tuhan sudah wujud. 一切的物质都是由这一位神来去创造的。 Segala kebendaan dicipta oleh Tuhan ini. 所以这位神，他什么时候已经存在了呢？ Sejak bilakah Tuhan ini sudah wujud? 就是在一切物质之前，有物质的东西之前，神早已经存在了。 Yaitu sebelum kewujudan segala sesuatu yang material. 所以没有一个人，任何一个一样的物质在神之前。 Tidak ada sebarang manusia atau benda yang wujud mendahului Tuhan. 我们请看这个启示录1章的第8节。 Kita rujuk kitab Wahyu pasal 1 ayat 8. 第8节。 8. 主神说：“我是阿拉法，我是俄梅嘎，是昔在、今在、以后永在的全能者。” 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. 在这里，主神他说到：“我就是阿拉法，我就是俄梅嘎。” Ini Tuhan Allah berfirman, Aku adalah Alfa dan Omega. 在灵里面的神是不受时间空间的限制。 Tuhan yang di alam roh tidak dibatasi ruang dan waktu. 所以是没有时间性的。 Oleh itu, tidak ada satu masa. 神说：“我就是阿拉法。” Tuhan berkata, Dia ialah Alfa. 阿拉法就是希腊文头一个字母。 Alfa ialah huruf pertama dalam bahasa Yunani. 也就是说，没有一个人比我还要早。 Bermaksud tidak ada yang lebih awal daripadanya. 神就说：“我是俄梅嘎。” Tuhan berfirman juga, Dia ialah Omega. 俄梅嘎就是希腊文最后的一个字母。 Omega ialah huruf yang terakhir dalam bahasa Yunani. 也就是说，神就是那一位存到永永远远的那一位神。 Yang membawa maksud, Tuhanlah yang wujud sampai selama-lamanya. 所以他说是昔在、今在、以后永在的全能者。 Oleh itu Tuhan berkata, Dialah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. 所以什么时候起神就有了神呢？ Jadi sejak bilakah Tuhan sudah wujud? 只能说在一切物质之前，神已经存在了，而且他是自己存在。 Kita hanya boleh berkata Tuhan sudah wujud sebelum kewujudan segala sesuatu yang material dan Tuhan sudah wujud dengan sendirinya. 这个时间有多久，我们真的是无法去用言语来去表达出来啊。 Dan berapa lamakah waktu itu memang tidak dapat diungkapkan dengan perkataan. 只能够说是一个永远的过去啊。 Kita hanya boleh berkata itu ialah suatu waktu yang abadi sejak semula. 我的答案就是这样。 Demikianlah jawaban saya. 其他同工有没有什么要补充的？ Ada apa-apa tambahan dari rekan yang lain? .小弟在引证刚才李传道所给我们的讲解。 Itu saya menyokong penjelasan oleh pendeta Lee tadi. 那我们请看诗篇的90篇。 Kita boleh rujuk Mazmur ke-90. 90篇的第2节。 Mazmur ke-90 ayat 2. 诸山未曾生出，地与世界你未曾造成，从亘古到永远你是神。这里讲得很清楚，
Ini jelas menyatakan, 就好像刚才李传道给我们的提醒， seperti nasihat oleh pendeta Lee tadi, 在一切的物质被造之前，神就已经有了。 sebelum segala sesuatu yang material dicipta, Tuhan sudah wujud. 那在这里能够告诉我们，神是从恒古到永远。 Sini memberitahu kita, Tuhan adalah yang dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. 那你听我们的印尼文翻译，从以前的永远到以后的永远，也就是说，永永远远存在。 Itu menurut terjemahan bahasa Indonesia, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan 那 wujud. 因此，在希伯来书的第10章， Di buku Ibrani pasal 10, 第10章的31节这样记载。 pasal 10 ayat 31 menyatakan, 10章的31节说，落在永生神的手里，说明我们的神是永生，永永远远都生存着的意思。 ke dalam tangan Allah yang hidup, yang menunjukkan Allah hidup sampai selama-lamanya. 所以我们的神是值得我们去相信，值得我们去敬拜。 Jadi Tuhan inilah yang patut kita percayai dan kita sembah. 因为在世界被创造以前，神已经存在了。 Karena sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan sudah ada. 甚至在我们离开了世界，我们的神还存在。 Bahkan setelah kita meninggal dunia, Tuhan itu tetap ada. 这就是我们相信的真神。 Dan dialah Tuhan yang benar yang kita percayai. 那以上。 Sekian. Baik, terima kasih kepada Pendeta Meliaki dan juga Diakon Kamalil. 谢谢你马来基传道和威教马来执事的分享。 Jadi penjelasan pun sudah diterangkanlah sangat jelas. 看来他们所给的分享都非常的清晰。 Sejak bila ada Tuhan, seperti yang telah dikatakan, dia itu tidak boleh dikatakan tentang kewujudannya. 从几时起才有神呢？是不能够以文字或者是说出来的。 Dia adalah Alpha dan Omega. 因为他就是他就是阿拉法还有俄美加。 Baik, mungkin saudara-saudari di sana ada mau tanya? 可能在座的弟兄姐妹们有任何的疑问？ Kalau tiada, kita beralih ke soalan yang ketiga. 若没有的话，我们就进入第3题。 Apakah perbezaan Tuhan, Yesus, dan Roh Kudus? 真神、耶稣、圣灵三者有何分别？ Minta Pendeta Zakius. 我们请杨撒该传道。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan firman. 奉主耶稣基督圣名在这里做见证。 Demikian soalan dia, apa bezakah Tuhan Yesus dan Roh Kudus? 要如何去分别真神、耶稣和圣灵呢？ Dia kata, apakah perbezaan? 他们的分别是什么？ Jadi kalau jawabannya tiada perbezaan. 它的分别就是没有分别， Karena dia satu. 因为是一位独一的， Itulah yang Esa. 是独一的。 Jadi Tuhan Yesus Roh adalah Esa. 因为真神、耶稣和圣灵是独一的。 Kita lihat 1 Yohanes.
我们可以参考约翰福音书 pasal 5第5章 ayat yang ke-7, 第7节， ayat 7. 第7节， Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. 对不起，在约翰一书的第5章第7节，所以这里就讲到他们是独一的。 1 Yohanes pasal 5 ayat 6. 约翰一书第5章的第6节， Jadi di sini berkata, 在这里告诉我们， Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. 这里就讲到这个生灵是这个生灵、水与血这3样也都归于一。 BC macam mana terjemahan dia? 生灵、水、血3样归于一。 Lepas itu, jalan lagi terjemahan. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. 第8节做见证的原来有3，就是圣灵、水与血，这3样也都归于一。 Kalau terjemahan BC lain, 中文的翻译有所分别， karena dia pakai darah kan. 因为这里说是用血。 Lepas itu kalau BM dia kata Bapa Tuhan, dia kata di sini terjemahan dia sama. 在马来文的翻译本是有略不同。 Di mana dia kata ketiganya adalah satu. 但是呢，这也谈到这3样都是归于一。 Itulah yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. 就是父亲道理还有圣灵。 父亲父。对不起，是父圣灵还有道理是归于一。 Jadi demikian di sini memberitahukan kepada kita. 在这里就这样的告诉我们， Jadi ketiganya adalah satu. 这3样是归于一。 有圣灵做见证，因为圣灵就是真理。做见证的也有3，就是圣灵、水、血，这3都有一。Jadi demikian kita kembali seperti yang dibacakan oleh Pendeta Maliaki tadi. 我们就回到离马来基传道所念的经节。 Kita lihat Yohanes pasal 1. 我们可以参考约翰福音书的第1章。 Pasal 1 ayat 1. 约翰福音第1章第1节。 Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. 太初有道，道与神同在，道就是神。 Kita ke ayat 14. 我们再读第14节。 Firman itu telah menjadi manusia. 道成肉了，道成了肉身。 Jadi itulah makanya kita tahu bahwa Tuhan itu telah menjadi manusia. 过后我们就知道神就成为人了。 Jadi demikian itulah 2000 lebih tahun yang lalu dia lahir ke dalam dunia. 就在2000多年前就出生在世上。 Demikian selepas dia dilahirkan ke dalam dunia. 当他出生在世上之后呢， Pada waktu itu namanya ialah Yesus. 他的名字就是耶稣。 Demikian setelah dia telah datang ke dalam dunia sebagai tubuh jasmani. 所以神来到就套着肉身来到世上。 Itulah waktu itu namanya Yesus. 他的名字叫耶稣。 Lepas itu dia mati di atas kayu salib. 过后就在十字架上离世了。 3 hari kemudian dia bangkit. 3天之后复活。 Setelah dia bangkit, 复活之后 dia terangkat ke surga. 就被升上天了。 Demikian kita lihat di Kisah Rasul pasal 1. 我们可以参考《使徒行传》第1章 ayat 11. 第11节。
Ayat 11. 第11节， Dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Sebab Yesus terangkat ke syurga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke syurga. 加利利人呐、你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。 Tidak demikian di sini memberitahukan kepada kita. 在这里清楚地告诉我们， Yesus mati, 主耶稣离世 tak lepas itu bangkit, 过后就复活， lepas itu terangkat ke syurga. 就被接升天了。 Sebelum dia terangkat ke syurga, 当他还未被接升天的时候， itulah di ayat 8 berkata, 在第8节这样的说， dia kata itulah kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. 当这个圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力。 Itulah makanya memberitahukan kepada kita. 这里就告诉我们， Lepas dia terangkat ke syurga, 当主耶稣被接升上天了， itulah waktu Pentakosta, 就在五旬节的时候， itulah Roh Kudus dicurahkan. 圣灵就降下来了。 Demikian waktu itulah murid-murid pun menerima Roh Kudus. 当时候门徒就得到了圣灵， Demikian ada seorang hamba Tuhan, 有一位神的仆人， yaitu yang dipilih oleh Tuhan. 就是神所拣选的仆人。 Sebelum dia dipilih oleh Tuhan, 当他还未被神拣选， jadi dia sangat menentang orang murid-murid Tuhan Yesus yang memberitakan Yesus adalah Tuhan. 他非常抵挡那些人就是诉说耶稣是神的人， Itulah terutama sekali murid-murid Tuhan Yesus. 特别是主耶稣的门徒。 Demikian dengan cara demikian dia mau menangkap semua orang yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. 因此，他就想利用这个方法来去捉拿所有那些说耶稣是神的人。 Demikian Yesus memilihnya. 因此，神就拣选了他。 Itulah Kisah Rasul pasal 9. 就在《使徒行传》的第9章 Kisah Rasul pasal 9 yaitu Saulus. 《使徒行传》的第9章，这个人叫做扫罗。 Karena waktu itu dia dipilih oleh Tuhan. 但是他就被神拣选了。 Itulah pasal 9 ayat 4. 就在第9章的第4节。 Itulah dia kata karena Tuhan memanggilnya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? 他就听见神的声音对他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？” Saulus ini sangat fasih dengan hukum Taurat. 扫罗是非常熟悉律法的人。 Demikian dia dengar ada namanya dipanggil 2 kali dari langit. 他就听到有从天上的声音这样的叫他扫罗，扫罗。 Itulah 2 kali dipanggil namanya. 就是他的名字被叫了2次。 Demikian dia tahu itu adalah panggilan daripada Tuhan. 因此他就知道这是神的声音。 Demikian itulah dia terus bertanya. 他就直接的问。 Di ayat 5 kan. 第5节。 Siapakah engkau, Tuhan? 你是谁？主啊，你是谁？ Itulah dia kata, akulah Yesus yang kau aniaya. 主说，我就是你逼迫的耶稣。 Jadi itulah waktu itu dia kenal. 当时候他就知道了。 Dia tahu bahwa Tuhan itu ialah Yesus. 他就知道主就是耶稣。 Demikian lepas itu dia Tuhan memilihnya. 因此主就拣选了他。 Lepas itu dia dibaptis. 他就受洗了。 Dan lepas itu dia terima Roh Kudus. 他也得到了圣灵。 Jadi itulah makanya ketiga-tiga itu itulah Tuhan, Yesus, Roh Kudus adalah satu. 因此这里谈到的3项就是真神、耶稣和圣灵都是归于一的。 Itulah Tuhan itu Esa. 因为真神是独一的。 Sekian. 以上。 Baik, terima kasih kepada Pendeta Zakius. 谢谢杨传道的分享。 Jadi soalan tadi berbunyi, apakah perbezaan Tuhan, Yesus, dan Roh Kudus? 刚刚所谈的题目就是真神、耶稣、圣灵三者有何分别？ Jadi penerangan itu sudah menjelaskanlah kepada kita. 刚才的解释也这样的告诉我们了。 Mereka hanya satu.
他们三者都是归于一的。 Seperti kata Yohanes dalam pasal 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. 就像在约翰福音书第10章的第30节，这样告诉我们圣灵和父是一。 Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. 当我们念约翰福音书第17章的第3节， Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. 认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。 Jadi Tuhan, Yesus, Roh Kudus adalah satu. 因此，真神、耶稣、圣灵三者是归于一的。 Kalau kita melihat dalam Kitab Perjanjian Lama, banyak menyentuh tentang Tuhan. 若我们有查考旧约的话，我们就有看到有很多关于神的事迹。 Kemudian dalam Kitab Perjanjian Baru, Tuhan itu menyatakan dirinya dalam tubuh jasmani. 过后在新约圣经，神就来到世上，成为人了。 Bila Yesus terangkat, maka Roh Kudus itu dicurahkan. 当主耶稣被升上天的时候，就降下了圣灵。 Hari ini Roh Kudus masih 各位弟兄姐妹们，有任何的问题吗？ Kalau ada soalan boleh tanya terus, boleh juga. 若有任何的疑问，可以直接的发问出来。 Mau tambah? Ada mau tambah? Ini cukup dong, jelas dong. Perbedaan. Mungkin soal dia mau Tuhan apa ini. Dari konsep kerja kan? Dari segi pekerjaan. Ada apa-apa soalan? 看来没有什么问题。 Kalau tidak, kita beralih ke soalan yang keempat. 若没有，我们就进入第4题。 Tuhan mengasihi manusia, mengapakah mesti mengutus Yesus lahir di bumi ini? 神爱世人，拯救世人，为什么必须差耶稣降生？降世。 Pendeta Lazarus, 拉撒路传道。 ada Ya, dengar. Dengar. Kenapa saya tidak ada gambar di sini? Oke, saya boleh dengar kan? Boleh. Oke, haleluya, salam sejahtera, selamat malam diucapkan kepada semua yang hadir dalam tanya soal jawab pada malam ini. 哈利路亚，在这里问候各位来参加疑难解答的弟兄姐妹们，大家晚上平安。 Oke, kita telah membaca soalan tadi, yaitu Tuhan mengasihi manusia, mengapakah perlu menghantar Yesus? 这个题目就是神爱世人，拯救世人，为什么必须差耶稣降世？ Kenapa Tuhan mengasihi manusia memang, tapi kenapa menghantar Yesus lagi? 神是爱这个世界上的人，为什么必须差耶稣来到世上呢？ Kita lihat 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 hingga 10. 我们可以参考约翰一书第4章的第9到第10节。 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 hingga 10. 约翰一书第4章的第9到第10节。 Dalam hal ini, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. 神差他独生子到世间来，使我们借着他得生。神爱我们的心在此就显明了。Ayat 10. 第10节。
Inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。 Baik, dalam ayat 10 di sini mengatakan bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang mengasihi kita. 在第4节这样告诉我们，不是我们爱神，乃是神爱我们。 Jadi ya sama dengan soalan tadi, kenapa Allah itu mengasihi manusia tapi mengutus anaknya. 这就像我们第四个题目，神爱世人，为什么还要差耶稣来到世上呢？ Jadi kenapa Tuhan Allah masih mengutus Yesus, menghantar Yesus? 神为何还要差耶稣来到世上？ Kalau kita membaca ayat 9 itu, 当我们读第9节的时候， sini dikatakan bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. 这里告诉我们，神差他独生子到世间来，使我们借着他得生。 Kita tahu bahwa sejak Adam berdosa, 我们知道，当始祖开始犯罪， maka seperti dalam Roma pasal 5 ayat 12 yang dirujuk tadi, 就像我们刚刚所参考的罗马书第5章的第12节。 karena dosa itu maka semua orang pun terpalit. 因为由于一个人这个罪是从一个人入了世界。 Dan Alkitab juga mengatakan bahwa manusia di bawah Adam ini telah berdosa. 这里圣经有这样告诉我们，我们世界上的人都犯罪了。 Jadi Tuhan Yesus dihantar ke dunia ini untuk menggenapkan anugerah keselamatan Tuhan. 因此主耶稣被差到世上来，是为了要拯救人类。 Dengan cara yang bagaimana dia menggenapkan keselamatan itu? 要用如何的方法来应验这个救恩呢？ Supaya semua orang memperoleh keselamatan. 使到世上所有的人都得到救恩， Yaitu dengan cara mati di atas kayu salib. 就是借着在十字架上的死。 Saya lihat 1 Korintus. 我们可以再参考哥林多前书1 Korintus pasal 15 ayat 3. 哥林多前书第15章的第3节。 Ayat 3. 第3节。 Sebab yang sangat penting ialah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. 我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说，为我们的罪死了。 Ayat 4. 第4节。 Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 而且埋葬了，又照圣经所说，第3天复活了。 Baik, kalau kita baca dalam perenggan ini, 当我们读这一段的时候， di sini dikatakan Yesus telah mati karena dosa kita. 这里告诉我们，耶稣是为我们的罪而死。 Tetapi Yesus itu telah bangkit dari antara orang mati. 但是过后呢，神在众人当中从死里复活， menunjukkan dia mengalahkan maut. 就证明了他战胜了死亡。 Jadi kemudian Alkitab mengatakan dalam Markus pasal 16 ayat 15 hingga ayat 16. 过后在马可福音书第16章的15到16节。 Markus 16 ayat 16. 马可福音书第16章的15节到第16节。 Di sini dikatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. 第16节，信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。 Jadi Yesus datang ke dunia ini ialah untuk mati demi kita, mengampuni dosa kita,
supaya kita dapat diselamatkan daripada dosa. 所以耶稣来到世上为我们的罪而死，是为了要赦免我们的罪。 Alkitab mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Maaf pendeta, boleh ulang satu kali lagi. Alkitab mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. 圣经告诉我们，没有血的牺牲就没有赦罪了。 Dan kemudian bagaimana Yesus melakukannya, yaitu Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. 所以主耶稣要如何去做呢？就必须要在十字架上的死来赦罪。 Kita lihat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. 我们可以再参考彼得前书第2章的24节。 1 Petrus pasal 2 ayat 24. 彼得前书第2章的24节。 Ia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. 第24节，他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治。 Jadi kenapa Yesus dihantar ke dunia ini? 所以为何主耶稣被差到世上？ Ini menunjukkan kasih Allah Bapa di sorga karena dosa-dosa manusia. 就是彰显了我们的天父的爱对于我们世上的人。 Sehingga dalam Yohanes ya pasal 14 ayat 6 memberitahu kita. 在约翰福音书第14章的第6节这样的告诉我们。 Yohanes pasal 14 ayat 6 mengatakan. 约翰福音书14章的第6节。 Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。” Jadi kalau kita mau supaya kita kekal menerima hidup kekal di surga harus melalui Yesus. 若我们要在天国得到永生，我们必须要相信耶稣。Sekian saja. 以上。 Baik, terima kasih kepada Pendeta Lazarus. 谢谢拉撒路传道。 Mungkin rekan-rekan lain ada mau tambah? 有其他的同工要做补充的吗？ Rekan Jamalil. 有加马列指示。小弟在引证刚才传道给我们的提醒。 Saya menyokong nasihat oleh pendeta tadi. 刚才传道一开始就以约翰一书的第4章第9节、第10节来去讲解。 Tadi pendeta telah menjelaskan menerusi 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 dan 10. 这里说神差他的独生子。 Yang menyatakan bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal. 所以为什么是耶稣呢？ Mengapakah mesti Yesus? 也就是说，为什么一定是差耶稣呢？ Yaitu mengapakah mesti menghantar Yesus? 正如刚才我们所听见的，就是因为人的罪。 Seperti yang didengar tadi, karena dosa-dosa manusia. 那提摩太前书的第2章第5节也有记载。 1 Timotius pasal 2 ayat 5 juga tertulis. 提摩太前书2章的第5节。 1 Timotius pasal 2 ayat 5. 因为只有一位神，在神和人中间只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣。这里讲得很清楚。 Sini jelas memberitahu. 为什么是耶稣啊？ Mengapakah menghantar Yesus? 那因为在神跟人的中间一定要有一位中保。 Karena di antara Tuhan dengan manusia mesti ada satu pengantara. 这中保是谁呢？ Siapakah pengantara ini? 这中保就是基督耶稣。
Pengantara ini ialah Kristus Yesus. 那为什么是他呢？ Mengapakah dia itu? 神要借着他来做万人的暑假。第6节， Menurut ayat 6, yaitu menerusi dia yang menjadi tebusan bagi semua manusia. 再来，我们刚才已经知道，因为罪使我们跟神隔绝了。 Tadi kita sudah mendengar bahwa karena dosa manusia telah terpisah daripada Tuhan. 所以需要中保耶稣基督。 Oleh itu manusia memerlukan pengantara, yaitu Kristus Yesus. 那因此，在罗马的第5章第10节也有记载。 Oleh itu di Roma pasal 5 ayat 10 tertulis. 第5章第10节， Pasal 5 ayat 10. 因为我们做仇敌的时候，且借神儿子的死。这里说借着神儿子的死，谁是神的儿子？ Di sini mengatakan oleh kematian anaknya. Siapakah anaknya? 当然就是耶稣基督。 Sudah tentu dia ialah Yesus Kristus. 所以借着耶稣基督的死，我们才能够与神和好。 Oleh kematian Yesus Kristus barulah kita diperdamaikan dengan Allah. 既然能够借着耶稣的死与神和好， Oleh kematian Yesus kita didamaikan dengan Tuhan. 就让我们有机会借着他的生来得救了。 Maka dengan oleh kematian anaknya kita mendapat hidup. 为什么是耶稣？ Mengapakah Yesus? 那彼得前书的第3章18节， 1 Petrus pasal 3 ayat 18. 第3章的18节， Pasal 3 ayat 18. 因基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到神的面前。这里告诉我们， Ini menyatakan 义代替不义。 dia yang benar menggantikan orang-orang yang tidak benar. 什么叫做义？ Apakah itu yang benar? 就是没有罪了。 Yaitu tidak berdosa. 谁是没有罪？ Siapakah yang tidak berdosa? 神没有罪， Tuhan tidak berdosa. 所以神就要借着耶稣这个中保，这个义代替我们这个不义。 Yaitu Tuhan melalui Yesus Kristus, yaitu pengantara, menggantikan kita orang-orang berdosa. 一定要借着中保这个耶稣基督的死， Mesti melalui pengantara, yaitu oleh kematian Yesus Kristus. 使我们与神和好。 Supaya kita diperdamaikan dengan Allah. 然后这里说引我们到神的面前。 Di sini juga mengatakan supaya membawa kita kepada Allah. 刚才我们知道因罪与神隔绝， Tadi sudah dikatakan karena dosa manusia dipisahkan dari Tuhan. 现在要借着耶稣解决了罪，回到神的面前。 Sekarang melalui Yesus Kristus dapat menghapuskan dosa kita supaya kita dibawa kepada Tuhan. 所以一定要借着耶稣。 Oleh itu mesti melalui Yesus. 以上。 Sekian. Baik, terima kasih kepada Deacon Gemalel. 谢谢加马列指示。 Ada soalan? 还有其他的问题吗？ Saya mau tambah sedikit. Oke, silakan pendeta. 传道有请。 Mengapakah mau utus Tuhan Yesus lahir di bumi ini? 为什么必须差耶稣来到世上呢？ Memang dari awal lagi kita sudah bincangkan tentang dosa tadi kan. 刚刚我们已经讨论过有罪， Demikian Yesus datang mesti diutus datang ke dalam dunia mesti. 因此主耶稣基督必须要被差遣到世上， Dijadikan korban penebus penghapus dosa. 就是要做这个罪的这死罪的祭。 Kita lihat di dalam Ibrani 10:10. 我们可以参考希伯来书第10章的第10节。 Ibrani 10:10. 希伯来书10章10节。 Karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus.
我们凭自旨意靠耶稣基督只一次献上他的身体，就得以成圣。 Ayat 8. 第8节， Korban tak persembahan, korban bakaran, korban penghapus dosa. 以上说祭物和礼物、燔祭和赎罪祭。 Kita lihat lagi ayat 14. 我们再读第14节。 Ayat 14. 14节， Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dia kuduskan. 因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。 Ayat 15. 15节， Tentang hal ini Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. 圣灵也对我们做见证。 Itulah Yesus mesti lahir ke dalam dunia 主耶稣就降世在世上， untuk menjadikan korban penghapus dosa. 是为了要做赎罪祭， Itulah kehendak Tuhan. 这是神的旨意。 Sekian. 以上， Baik, terima kasih kepada Pendeta Zakius. 谢谢杨传道， Jadi nampak sudah jelas dan terang lah. 看来是非常的清晰。 Anda tahu saudara-saudari yang berada di atas talian boleh juga menyoal. 在线上的弟兄姐妹们，若有疑问，都可以提出来。 Baik, kalau tiada, kita terus ke soalan kelima. 若没有，我们就进入第5题。 Mungkin ini soalan terakhir. 这是今天晚上最后的问题。 Minta terangkan nama gereja Yesus benar. 请详述真耶稣教会字名。 Pendeta Lazarus. 拉萨路传道。 Ui. Boleh dengar? Haleluya. Haleluya. Boleh? Boleh. Oke. Sejak gereja sebenar diasaskan di dalam dunia ini. 在世上所监视的真耶稣教会， ia menimbulkan banyak perbantahan. 就发现了许多的反对。 Persoalan ini seringkali ditimbulkan oleh agama Kristen yang lain. 这个问题在基督界里面也有这样的讨论出来。 Dan mengatakan adakah hanya gereja sebenar saja yang benar? 是不是只是真耶稣教会是唯一真的教会呢？ Dan yang lain itu adalah palsu. 那其他的教派都是假的吗？ Bukankah milik nama Yesus itu milik semua yang beragama Kristen? 耶稣不是属于是每一个基督教派都能够属于耶稣吗？ Baik, jadi apakah penjelasan sebenarnya gereja Yesus benar ini? 那真耶稣教会这个解释是如何呢？ Cara ringkas saya akan berikan beberapa poin lah. 简单而言，在这里小弟会给几个要点。 Yang pertama ialah gereja. 第一就是教会。 Gereja dalam bahasa asal ialah berbunyi eklesia. 教会它的字眼是 ecclesia。 Ini yang bermaksud satu kumpulan atau satu himpunan yang ditebus dengan darah Tuhan. 就是用神的血、主的血来去救赎回来的一个团体。 Dan kita boleh rujuk catatan dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 28.
我们可以参考《使徒行传》第20章的28节。 Jadi dahulunya jemaat ya, kumpulan himpunan jemaat itu digelar sebagai gereja ya. 这个教会就是一群人。 Paulus berkata kepada para penatua di Efesus supaya mereka menggembalakan jemaat Allah. 在这里保罗他就说到要牧养神的教会。 Sebenarnya dalam Alkitab bahasa Indonesia ini tidak ada istilah gereja. 其实在英尼的翻译文是没有教会这个字眼， Tetapi ia disebut sebagai jemaat. 但是却被称为教会。 Baik, kalau kita melihat dalam Alkitab, 当我们读圣经的时候， sebutan gereja itu dalam Alkitab ada beberapa poin. 教会这个称呼有几个要点， Yaitu satu, gereja itu disebut tubuh Tuhan. 教会也可以称为神的身体。 Dalam Efesus pasal 1 ayat 23. 在以弗所书第1章的第23节， Sini dikatakan jemaat yang adalah tubuhnya. 这里就讨论到教会是神的身体。 Jadi jemaat itu adalah, gereja itu ialah tubuh Tuhan. 所以教会就是主的身体。 Yang kedua, 第二， gereja adalah disebut sebagai rumah Tuhan. 教会也被称为神的家。 Dalam Ulangan pasal 12 ayat 5 memberitahu, 在申命记第12章的第5节， Musa menyuruh supaya pergi ke tempat yang dipilih Tuhan yang ada nama Tuhan di sana. 这里摩西说我们要到有神的名的地方去。 Dan katanya tempat itulah yang harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. 我们必须要往那个地方去求问，去那一个地方。 Jadi di mana ada nama Tuhan itu, itulah rumah Tuhan. 在哪里有神的名字，那里就是神的家，或者是神的 Yang ketiga, 殿。第三 yang 点， ketiga, 第三点， sebutan gereja dalam Alkitab ialah gereja itu adalah pintu gerbang surga. 在圣经里面有讲解到教会就是天国的门。 Seperti mimpi Yakub, dia melihat sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. 比如说在雅各的异梦里面，就梦见了天梯，只通到天国。 Itu dalam Kejadian pasal 28. 就记载在创世纪的第28章。 Jadi apabila dia bangun dari tidurnya, 当他从梦里起来的时候， ayat 17 di sini mengatakan, 在第17节这样告诉我们。 katanya, aku takut dan berkata, ia takut dan berkata, langkah dasarnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. 就惧怕说，这地方何等可危，这不是别的，乃是神的殿，也是天的门。 Jadi karena gereja adalah pintu gerbang surga, 因此教会就是天的门， maka masuk ke dalam gereja barulah beroleh selamat. 只要要进入教会才得到救恩。 Jika hanya bangunan gereja memang tidak dapat menyelamatkan. 但是教会这个建筑物是无法拯救我们的。 Tetapi gereja milik Tuhan dengan kuasa dari Tuhan dapat menyelamatkan manusia dari dosa. 但是神所拥有的教会是有能力赦罪。 Sebagai contoh, Batrah Nuh yang digunakan oleh Tuhan untuk menyelamatkan keluarga Nuh. 比如说这个挪亚的方舟，就是神利用这个方舟来拯救挪亚一家人。 Jadi sekiranya bukan Tuhan yang menjaga Batrah itu, tentu telah dimusnahkan oleh air bah. 若不是神的看守，那这一艘方舟必定在洪水的时候就毁灭了。 Sama juga sekiranya gereja Tuhan
karena kuasa Tuhan membuktikan dapat menyelamatkan. 因为神的教会有神的能力，我们才得到救恩。 Baik, itu yang pertama berkenaan dengan gereja. 这是第一，是关系到教会。 Yang kedua, 第二， yaitu nama Yesus itu. 就是耶稣的名字。 Kalau kita lihat dalam Efesus pasal 1 ayat 23 tadi, 若我们看回到以弗所书第1章的23节， bahwa gereja itu atau jemaat itu adalah tubuh Tuhan sendiri. 这里讨论到教会是主的身体。 Karena gereja adalah tubuh Tuhan, 由于教会是神的身体， maka menggunakan nama Tuhan. 因此就必定要用耶稣的名字了。 Jadi siapakah sebenarnya nama Tuhan ini? 主的名字又是什么呢？ Dialah Yesus Kristus. 就是耶稣基督。 Kita boleh lihat dalam Injil Yohanes pasal 17, doa Yesus kepada murid-murid. 我们可以参考约翰福音书的第17章， supaya mereka memelihara, supaya Tuhan memelihara nama yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. 就是神赐给他的名字。 Baik, apakah sebenarnya status nama Yesus ini? 神的名字这个身份又是什么呢？ Dia adalah yaitu nama Tuhan. 他就是神的名。 Injil Yohanes 17 ayat 11. 在约翰福音书17章的11节， Di sini dikatakan, ya Bapa yang kudus, kalimat tengah-tengah, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. 圣父啊，求你因你所赐给我的名保守他们，叫他们合而为一，像我们一样。 Jadi nama Tuhan itu ialah Yesus. 因此，主的名就是耶稣。 Baik, nama Tuhan, nama Tuhan ini ialah nama yang boleh menyelamatkan. 主的名是能够让我们得救的。 Artinya nama Yesus ini dapat menyelamatkan. 表示说，耶稣这个名字是能够让我们得救。 Matius pasal 1 ayat 21. 在马太福音书第1章的21节， Di sini dikatakan Maria melahirkan anak laki-laki dan menamahkan Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 玛利亚将要生一个儿子，叫起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。 Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. 在使徒行传第4章的12节， Di situ memberitahu tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. 除他以外别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。 Karena nama ini adalah nama yang boleh menyelamatkan kita. 这个名字是我们能够靠着得救的。 Baik, yang ketiga, 第3点 yaitu perkataan benar. 就是真这个字眼， Benar itu mewakili Allah. 真就是表示神， Bahwa Allah yang benar selalu disebut dalam Alkitab. 就是圣经经常所提到的真神。 Seperti dalam Yeremia pasal 10 ayat 10. 在耶利米书第10章的第10节， Sini dikatakan, tapi Tuhan adalah Allah yang benar. 这里就谈到这个真神是独一的真神。 Demikian juga dalam Perjanjian Baru Injil Yohanes pasal 3 ayat 33. 在约翰福音书第3章的33节， Sini dikatakan siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. 那领受他见证的就印上印，证明神是真的。
Jadi perkataan benar itu mewakili Allah. 因此这个真是代表了神。 Yang kedua, benar adalah ada hubungannya dengan Yesus. 真也表示就是神与耶稣的关系。 Yesus kata dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, 在约翰福音书14章的第6节， Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. 他就是真理道路、真理、生命。 Yesus juga berkata dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1, 在第15章的第1节告诉我们， bahwa Dia adalah pokok anggur yang benar. 主耶稣说他就是真葡萄树。 Yang ketiga, 第3点， benar mewakili kebenaran gereja tersebut. 真也代表了教会本身。 Ketika Yesus berada di dunia dahulu, 当耶稣在世上的时候， Dia memperingatkan kemunculan nabi-nabi palsu. 他曾经来去提醒了我们有假先知的出现。 Katanya banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias. 有许多人将会出现，利用他的名字说他是弥赛亚， Tetapi mereka itu menyesatkan banyak orang. 但是他们是诱惑了许多的人。 Itu juga Yesus memperingatkan bahwa ada nabi palsu ini penuh dengan kuasa yang menyesatkan. 因此主耶稣就提醒了我们说，有假先知的出现，带着这个诱惑的能力。 Jadi kesimpulannya di sini, 在这里的总结就是， gereja Yesus benar itu memang kita melihatnya ada sokongan dalam Alkitab. 在真耶稣教会在圣经里面是有很多方的支持。 Sebenarnya banyak lagi ayat-ayat Alkitab yang menyokong bahwa gereja Yesus benar itu adalah ada tercatat dalam Alkitab. 在圣经里面也有很多地方记载着真耶稣教会。 Jadi oleh karena masa yang terburu-buru ini kita tidak dapat menjelaskan lebih banyak. 由于时间的有限那我们就无法完全一一的说出来。 Sekian saja. 以上。 Baik, terima kasih kepada Pendeta Lazarus. 谢谢拉撒路传道。 Mungkin Dekan Jamalil ada mau tambah sedikit. 还有魏教玛丽只是想要做些补充。 谢谢刚才拉撒路传道这么详细的描述真耶稣教会。 Terima kasih kepada Pendeta Lazarus yang telah menjelaskan perihal gereja Yesus benar dengan teliti sekali. 小弟只以一节圣句作为真耶稣教会这个总结。 Saya hanya membuat kesimpulan dengan satu ayat yang ringkas. 真耶稣教会这个名字不是人取的， Nama gereja Yesus benar tidak dicipta oleh manusia, 在圣经里面已经有了， tapi sudah ada di dalam Alkitab. 是主耶稣自己取的。 Itu nama yang diberi oleh Tuhan Yesus sendiri. 请看约翰福音的第8章， Sila rujuk Injil Yohanes pasal 8. 第8章的31节， Pasal 8 ayat 31. 31节， 31. 耶稣对信他的犹太人说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。” Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. 那这里我们中文可能是比较难发现。 Kalau kitab bahasa Cina susah dilihat. 那如果你是看印尼文的话， Kalau kitab Indonesia, 你会发现这个我的就是大字母。 kita mendapati yaitu aku, perkataan aku adalah huruf besar, ku, huruf 所以 besar. 这个真就是真耶稣教会的真。 Yang benar ini ialah benar dalam nama gereja Yesus benar. 我的，谁是我的？这个我的是指谁？31节一开始就是耶稣
所以这个我的就是耶稣。 Ayat 31 menunjukkan yang aku itu ialah Yesus. 门徒刚才已经讲解了，门徒就是用主耶稣宝血所数出来的一群人，所以就是门徒，就是教会。 Dan murid sudah dijelaskan tadi bahwa gereja bermaksud sekumpulan manusia yang ditebus oleh Tuhan. 这就 Jadi 是 murid ialah gereja atau jemaat. 这就是真耶稣教会的名字。 Inilah erti bagi nama gereja Yesus benar. 哈利路亚，阿门。 Haleluya, amin. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. 谢谢各位同工的分享。 Nampaknya masa kita sudah sampai. 看来我们的时间已经到了。 Mungkin ada pertanyaan. 可能我们心中还有些疑问。 Nanti kita akan rujuklah kepada rekan-rekan pendeta dan juga diakon. 我们可以再去询问我们的同工传道。 Bila-bila saja. 随时都可以。 Jadi aktiviti kita pada malam ini sampai di sini. 我们今天晚上的活动就到这里结束。 Jadi terima kasih sekali lagi kepada saudara-saudari yang turut hadir pada malam ini. 也非常谢谢能够参加我们今天晚上活动的各位弟兄姐妹们。 Terima kasih rekan pendeta, pendeta Zakius, Maliaki, pendeta Lazarus dan juga diakon Jamalil. 也非常谢谢各位的传道同工，还有执事。 Semoga perkongsian itu membantu kita di dalam mencari kebenaran. 希望刚刚所做的分享都能够帮助我们寻找真理。 Selanjutnya kita berdoa. 接下来我们要做祷告， Kita mengakhiri aktiviti pada malam ini. 以来结束我们今天晚上的活动。 Mari kita sama-sama berdoa. 我们大家同心跪下做祷告。